Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai murid-murid sekalian, kita akan teruskan sesi PDPR kita hari ini, unit 3, Wang Matematik tahun 4, standard kandungan 3.1, operasi asas wang. Manakala standard pembelajaran yang perlu kamu kuasai hari ini ialah 3.1.2, menyelesaikan ayat matematik tolak hingga 2 nilai wang dari 1 nilai wang dalam lingkungan RM100,000. Baiklah murid-murid, kita terus kepada buku teks muka surat 108, tolak wang. Okey, kita perhatikan di sini ada 3 jenis kereta keluaran syarikat Perahu 2. Okey, soalannya, berapakah kurangnya harga Perahu 2 Alza berbanding Perahu 2 Arus? Jadi kita lihat ya, kata kuncinya di sini ialah kurangnya. Okey, kurangnya, jadi bila kurangnya adalah, sebelum ni kita dah belajar, kurangnya adalah operasi tolak. Perahu 2 Alza berbanding dengan Perahu 2 Arus. Kita perhatikan di sini, kereta Perahu 2 Alza berharga RM56,600, manakala Perahu 2 Arus berharga RM77,200. Memanglah Perahu 2 Arus ni makin mahal harganya berbanding dengan Perahu 2 Alza. Jadi, berapakah kurangnya Perahu 2 Alza berbanding Perahu 2 Arus? Kita nak cari kurangnya berapa antara dua kereta ni. Yang beza ni tak ada kaitan ya. Dia kita cuma cari berapa kurangnya harga Perahu 2 Alza berbanding dengan Perahu 2 Arus. Jadi, kalau kurang adalah operasi tolak. Ayat matematiknya adalah begini. Okey, ayat matematiknya 77,200 itu adalah harga Perahu 2 Arus, tolakkan dengan RM56,600. Ini adalah harga kereta Perahu 2 Alza. Okey, kita terus melaksanakan operasi tolak bentuk lazim. Okey, terus akan tolak dia, sifar, tolak sifar adalah sifar, sifar tolak sifar adalah sifar, 2 tolak 6 tak cukup, minta daripada tu 7 jadi 6, 2 ini tadi jadi 12, 12 tolak 6 adalah 6, 6 tolak 6 adalah sifar, 7 tolak 5 adalah 2, jadi beza ataupun kurangnya Perahu 2 Alza berbanding dengan Perahu 2 Arus adalah RM20,600. Kita terus kepada soalan yang kedua. Soalan yang kedua ini adalah berbentuk grafik. Okey, ada sejumlah wang berjumlah RM85,000 peruntukan untuk kerja amal. Dan wang ini akan diberi kepada 3 bahagian. Bahagian untuk sumbangan alumni kepada sekolah adalah RM35,500. Untuk baik pulih rumah anak yatim sebanyak RM30,287.95 dan untuk bantuan kepada murid miskin. Kita perhatikan di sini bantuan kepada murid miskin ini masih tak ada. Jadi maksudnya bantuan kepada murid miskin ini adalah anu. Jadi soalannya, berapakah bantuan yang akan diberikan kepada murid miskin? Ini adalah anu. Okey, bagi menyelesaikan masalah ini, okey, kita boleh menulis ayat matematik. Jumlah asalnya adalah RM85,000. Okey, jadi RM85,000 ni kita akan tolak sumbangan alumni RM35,500. Kemudian kita akan tolak lagi sekali dengan baik pulih rumah anak yatim RM30,287.95 akan kita dapat bantuan kepada murid miskin. Jadi kita selesaikan dengan menggunakan kaedah bentuk lazim. Bila kita nak menolak nilai wang yang melibatkan 3 nilai wang, kita tak boleh terus tolak 3 nilai tersebut. Dia tak sama macam kita menambah. Bila kita menambah 3 nilai wang, kita boleh tambah terus 3 nilai itu serentak. Tapi bila menolak, kita perlu menolak dari satu bahagian kepada satu bahagian. Mula-mula kita tolak dulu RM85,000 untuk sumbangan alumni, RM35,500 kita tolak dulu.
Sifar tolak sifar adalah sifar. Sifar tolak sifar adalah sifar. Sifar tolak 5 tak boleh. Kita minta daripada 5. 5 akan jadi 4. Sifar ada jadi 10. 10 tolak 5 adalah 5. 4 tolak 5 tak cukup. Minta daripada 8. 8 akan jadi 7. 4 jadi 14. Tolak 5 adalah 9. 7 tolak 3 adalah 4. Nilai tolakan yang pertama ialah RM49,500. Jadi ini belum habis ya murid-murid. Kita salin balik RM49,500 ni. Tolak pula baik oleh rumah anak yatim RM30,287.95. Maka sifar tolak 5 tak boleh. Okay. Kita minta daripada sifar sini tak boleh, sifar sini tak boleh, sifar sini tak boleh. Minta daripada 5, 5 akan jadi 4. Yang tengah-tengah ni sifar semua jadi 9, 9, 9. Ingat balik tengah-tengah jadi 9. Okey, yang pertama sekali minta akan jadi 10. 10 tolak 5 adalah 5. 9 tolak 9 adalah sifar. 9 tolak 7 adalah 2. 9 tolak 8 adalah 1. 4 tolak 2 adalah 2. 9 tolak 3 sifar adalah 9. 4 tolak 3 adalah 1. Jadi, jumlah bantuan yang diberikan kepada murid miskin adalah RM19,212.05. Baiklah, kita terus kepada soalan yang terakhir, iaitu soalan 3, RM68,476 tolak anu sama dengan RM23,936.3%. Andai kata kamu menghadapi kesukaran dalam mencari anu, nilai anu yang di tengah-tengah ni, sebenarnya kamu masih boleh menggunakan kaedah analogi. Kita bina ayat matematik tolak yang melibatkan nombor yang mudah. Contohnya masa darjah 1, guru kamu tanya 8 tolak berapa? Dapat 5. Kamu akan secara spontan menjawab 8 tolak 3 sama dengan 5. Jadi macam mana kita dapat 3? Mestilah 8 tolak 5 dapat 3. Jadi maksudnya nombor di depan tolak nombor yang di belakang. Maka kaedah contoh mudah ni kita aplikasikan dalam soalan ayat matematik tolak melibatkan wang yang nilainya agak besar. Jadi yang besar ni RM68,476 tolak RM23,936.3%. Okey, ni ayat matematiknya. Ayat matematik ni kita tukar kepada bentuk lazim. Kita perlu susun dengan cara yang betul ya. Mengikut nilai tempat dan mengikut titik sen yang betul. Okey, kita perhatikan 68,476 ni tak ada nilai sennya. Maka kita perlu tulis titik sifar-sifar. Sebab apa kita perlu tulis titik sifar-sifar? Sebab nilai nak kita tolak ni bawahnya ada nilai sen. Okay, jadi perlu kita letak juga nilai sennya, titik sifar-sifar. Okay, dah pasti betul kedudukan, kita tolaklah macam biasa. Sifar tolak sifar adalah sifar. Sifar tolak 3 tak cukup, minta daripada 6. 6 jadi 5. Kemudian sifar tadi jadi 10. 10 tolak 3 adalah 7. 5 tolak 6 tak cukup, minta daripada 7. 7 jadi 6. 5 tadi jadi 15. 15 tolak 6 adalah 9. 6 tolak 3 adalah 3. 4 tolak 9 tak cukup, minta daripada 8. 8 akan jadi 7. 4 jadi 14. 14 tolak 9 adalah 5. 7 tolak 3 adalah 4. 6 tolak 2 adalah 4. RM turunkan. Jadi hasil jawapan ataupun hasil tolak kita adalah RM44,539.7%. Jadi nilai anu yang kita perolehi adalah RM44,539.70. Baiklah, ini adalah latihan untuk hari ini. Muka surat 19 saya nak awak buat soalan 1 dan soalan 2. Okey, soalan 1 nampaknya tak ada masalah. Cuma saya nak ingatkan kepada kamu bila jumpa soalan melibatkan wang yang tak ada sen, nak tolak nilai wang yang ada sen, perlu tukar titik sen tu kepada titik sifar-sifar. Okey, kemudian soalan 2A tak ada masalah, beza. 2B, berapakah nilai yang perlu ditolak dengan RM12,287 supaya menjadi RM20,000? Ini kita perlu buat bentuk ayat matematik dulu. Iaitu berapakah nilai yang perlu ditolak ni maksudnya anu tolak RM12,287 supaya ni adalah sama dengan jadi RM20,000. Jadi anu
Tolak RM12,287 sama dengan RM20,000. Jadi, kamu perlu cari nilai anu tu. Jadi, bila awak buat ayat matematik, awak nampaklah jalan untuk menyelesaikan operasi apa yang terlibat supaya nilai anu awak boleh. Jadi, saya harap kamu buat sehabis baik, tunjukkan jalan kira, buat dengan kemas, kemudian snap gambar dan serah pada cikgu. Sekian, terima kasih.